أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به غمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقام قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini, kita diberikan
taufik dan hidayahnya untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, memantapkan lagi akidah kita, memperbaiki amal ibadah kita, supaya kita semua selamat kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dan marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, hamba-hamba yang penuh dengan dosa dan noda ini. Setiap saat kita pernah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sekecil-kecil dosa yang kita buat ialah setiap detik dan saat kita tidak ingat kepada Allah. Itu merupakan sekecil-kecil dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan susah payah kita, penat lelah kita untuk kita hadir malam ini, setiap langkah kita, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Setiap titisan-titisan air daripada air wuduk kita, moga-moga Allah mengampunkan dosa maksiat yang kita lakukan, sama ada yang kita sedari ataupun kita tidak sedari. Orang-orang yang beriman akan sentiasa bermuhasabah, scan, akan sentiasa beringat-ingat dan berwaspada supaya tidak terjerumus ke lembah maksiat dan dosa kepada Allah. Maka kita beruntung dan bertuah kerana kita digolongkan di kalangan golongan yang sedikit ini, yang hadir pada malam ini. Kerana kita semua insya-Allah akan digolongkan di kalangan golongan yang sedikit di syurga Allah. Amin. Kerana penghuni syurga lebih sedikit daripada penghuni neraka. Ramainya yang buat maksiat, yang tidak menunaikan kewajipan kepada Allah, berbanding dengan sedikit yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kita, kitab bimbingan mukmin karangan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala fid darain amin. Kita tengok muka surat 69. Betul tak Imam? 68. Membesarkan Allah dalam sembahyang. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi darul amin, kita tengok pada bab syarat keistimewaan sembahyang yang ketiganya, membesarkan Allah dalam sembahyang. Habis dah kan? Tu Imam bulan lepas tak mai. Patut saya rasa saya tanda betul dah. Dia baca arah tajuk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa tu Imam. Kita bukan 69 betul? Yang kedua betul? Tanda saya yang kedua. Betul tak? Betul. Yang kedua pada bab tentang perasaan malu ni. Kedua apa? Memahamkan bacaan, iaitu sebabnya sesudah menghadirkan hati. Memahamkan bacaan, kita faham bacaan yang kita baca dalam salat itu, maka sebab itulah yang menghadirkan hati kita dalam salat. Ialah menetapkan dan memusatkan akal fikiran untuk menangkap maksud dari segala peraturan dalam sembahyang. Maksudnya akal kita ni, otak kita ni banyak menyelewang dah bahasa macam mana? Dia banyak duk pi merata-mata. Duk pikiran kita ni duk pusing mata. Dia tak berpusatkan kepada satu fokus satu benda. Betul? No, tuan-tuan hak duk mengaji malam ni. Kadang-kadang duk tengah kali-kali dah ada pi kot lain pula. Tiba-tiba teringat, aku sagi nak buat tampah. Betul? Tengah duk mengaji tu, duk tengok buka kitab, tiba-tiba duk menyelewang macam mana? Menyeleweng. Duk pi merata otak kita ni, fikiran kita ni dia pi merata.
Ha? Menyelawang. Menyelewang. Boleh lah. Ha, bahasa Kedah lah. Orang lama ada faham lah. Dia pi meratah. Ngana? Dia pi kok belah korban. Oi, itu sedap lah. Daging korban ada lagi. Depa bagi apa nama gearbox rumah. Nak suruh rumah buat apa nama mi kuah. Dia pi kot tu, duduk dalam fokus, duduk tengah baca tu, dia pi kot lain enggak. Berapa peratus saja yang saya sebut bulan lepas yang kita mengaji ni, berapa peratus yang kita duk faham tu. Tu hak ada kitab, hak tak ada kitab. Sajalah kata noh, tak marah. Hak ada kitab pun dia boleh lari fokus. Hak tak ada kitab lari boleh lari ya. Lepas ni beli kita. Contohlah. Kata ustaz, tinggal kitab kat sini. Lah, saya ada 2 kitab. Hak ni orang bagi, Kolej Marah bagi saya abang kan. Saya tinggal sini, saya ada kitab bagi hak lama hak itu saya pemain tinggal kat rumah. Saya baca hak rumah, hak ni saya tinggal apa? Takut lupa. Kan? Jadi saya tinggal sini. Tuan-tuan boleh baca ke? Tak apalah nak abang. Orang kata apa, ustaz tak buat kitab tinggal sini bang. Tak, abang mudah. Abang saya siap. Sebab apa dia fikir macam-macam. Betul? Otak manusia ni kadang-kadang macam tu lah. Maksudnya dia boleh akal kita memusatkan kepada memahamkan ayat bacaan yang kita baca dalam solat. Bacaan-bacaan dalam solat bukan sahaja makna Fatihah, bahkan bermula daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan ayat apa nama? Dengan bacaan doa iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita dok faham kadang-kadang tentang Fatihah hak lain tak faham apa-apa. Ingatlah, tu pun dah baca lama dah. Hak hati Arab bergarah sikit dah. Alhamdulillah ada lagu. Ingatlah, kita kadang-kadang tak ingat noh, tak tahu tapi bermain lagu tu tahu makna kerana lagu tu. Ingatlah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Budak tadika pun tak kerti. Hak kita hak lama sembahyang tak kerti, tak tahu makna sembahyang, malu kat budak tadika. Nak budak pasti kan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Saya duk ajak mudah-mudahan kan. Sekarang ni tangan apa semua kan. Depa pun seronok. Depa kata apa? Itulah bacaan surah Fatihah. Lepas tu esok tahan abang pula. Hak tua pun dia tak apa nak hati dah kan. Bagus tu. Supaya kita faham makna dan memusatkan bacaan tersebut dengan kita tahu makna itu. Bahkan dalam suratul Fatihah kita tengok dia bukan sekadar ayat biasa, bahkan di situ ada ayat tentang tauhid, di situ ada ayat tentang syifa, di situ ada ayat tentang hidayah al-huda, di situ ayat cerita tentang apa? Tentang apa nama yang mana orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ikut golongan-golongan as-siddiqin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, iaitu jalan-jalan orang-orang yang terdahulu daripada siddiqin, orang yang benar. Wasyuhada'i wassalihin, orang syuhada dan orang soleh. Jangan ikut puak-puak yang Yahudi dan Nasara. Kita peringatan dalam sembahyang, setiap kali sembahyang, oi. Peringat oi. Jangan duk ikut puak-puak Yahudi dan Kristian dan Nasrani. Puak-puak yang dimurkai, yang sesat ni. Duk malam-mayang, duk ikut juga. Sebab apa? Tak fokuskan makna dalam sembahyang, dia tak tahu. Allah Ta'ala suruh ikut doa, tunjukkan jalan yang lurus supaya kita tidak tersesat daripada jalan yang Allah Ta'ala redha. Kita ni asyik melahir zaman ni dengan apa nama, dengan kefahaman yang kadang-kadang plek-plek. Pernah jumpa satu apa nama ikon Facebook Ben Ali. Dia punya pemikiran, dia orang mengaji agama tu, tengok dia syarah dah. Dia pemikiran dia sehinggalah dia menjadi golongan etis. Etis ni apa? Golongan hak tak percaya Tuhan. Hak mengatakan dunia ni jadi sendiri. Manusia ni mati-mati tak ada dah, kehidupan etis ni tak ada Tuhan. Bagi dia kalau sakit-sakit lah, tak ada punca daripada Tuhan yang bagi sakit dan sebagainya. Gempa bumi semuanya fenomena alam dan sebagainya. Etis yang tak percaya Tuhan, yang dia tak percaya kepada ada benda-benda gaib. Tak percaya syurga neraka,
Ingat dah. Tak dia benda hak tak nampak. Tanya dia. Angin hang percaya ada dah. Angin ada. Ni sejuk. Kena kipas sejuk. Habis tu tunjuk kat mana angin. Tunjuk. Tu pusing tu. Tu bukan angin, tu kipas. Mana angin? Ingat dah. Tunjuk pula mana karen. Hang tunjuk kat karen. Tu karen tang wayar. Tu wayar kan karen hang terus pegang tak? Pegang kain tu pada kena ada ayak apa semua kena krek. Mati bang bodoh. Kena karen tu. Tak nampak karen tu. Tapi ada tak ada? Ada. Ingat dah. Kita sejuk ni. Kipas dak pusing tu. Pusing tu angin lah tu. Angin nampak tunjuk angin tak? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Allah Ta'ala ada lah ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ada tak ada? Nak jawab macam tak berani ya? Ada Allah Ta'ala. Dia apa? Dia punya dalil lah. Adanya alam ini, adanya Allah. No, adanya alam. Alam ni sepatut kita. Alam. Kita pun alam ya. Kita pun makhluk ya. Baik. Maksudnya di situ juga tentang akidah. Maka kita faham dalam Fatihah, kita faham bacaan dalam sujud, bacaan dalam i'tidal dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penawarnya adalah seperti yang tersebut di atas tadi, serta menumpukan fikiran dan menyediakannya untuk menolak segala yang mungkin mengacunya. Maksudnya menumpukan pemikiran itu kepada solat dan tolak, lempak bang, hak mana duk main ganggu. Bila lari sikit menyelewang sikit, kita pun fokus balik kepada solat kita. Noh, tu yang kata khusyuk noh. Noh, dia lari pi tu main balik fokus. Aku mimpi tadi ni. Sebab tu yang kadang-kadang apa nak tak ingat rakaat dan sebagainya, aku baca dak lagi tahiyat awal, tahiyat akhir. Dia main sebab apa? Otak kita, fikiran kita tak memfokuskan kepada semayang. Kalau syarat sah khusyuk itu sebagai syarat sah semayang, agak-agak je lah. Semayang kita lagu mana cerita? Pakai tak sah belakang. Berapa lama dah. Jadi dengan tu imam pun hangui. Ingat dah. Payah nak dapat. Boleh dapat 50%, 60% itu besar lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan cara menolaknya ialah dengan menolak puncanya. Dia kata, nak tolak macam mana cara ni? Dia kata kena tahu punca dah. Mai mana punca hak duk otak duk pita benda talang ni? Mai mana ni? Apa punca duk mai ni? Dia kata apa? Yakni pokok-pokok bagi sebab-sebab yang boleh mempengaruhi akal fikiran. Kena tahu punca ni mai pokok-pokok sebab yang boleh kacau mempengaruhi akal fikiran ni. Duk mai tang mana? Mai sebab apa? Mungkin kerana apa? Faktor hari tu duk kalut, kelam kalut apa semua, tu yang sebab punca dia tak kosong. Mai punca apa? Mungkin pokok dia apa? Kita dalam keadaan tak bersih, dengan pakaian yang busuk dan sebagainya dan semua, walaupun sah tapi bagaimana fizikal kita, tempat semayang kita tak selesa, menyebabkan kita tidak khusyuk dalam semayang. Ada gangguan apa? Bising duk mayang nak rumah, anak dah buka TV punya kuat, dan kita pun duk marah, woi aku semayang ni pelan sikit. Tapi masih duk dengar-dengar, kadang-kadang mempengaruhi kepada khusyuknya semayang. Puncanya apa no? Lepas daripada keleng dengan bini, contoh belum betul hari semayang ke semayang, tapi dalam hati ni duk marah bini, boleh tiang. Ngana bini pun tengah marah lelaki nah, tengah semayang pun duk maki lelaki lagi. Contoh duk marah lelaki, dan kita kata maki kasar, marah lelaki, duk boleh tiang dalam semayang. Baca apa tak tahu apa punya. Betul tak? Pernah kan? Tak pernah? Alhamdulillah. Bagus. Nak sungguhlah cerita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kita kena tahu punca-punca kepada benda yang boleh mempengaruhi akal fikiran, yang menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat kita. Sebab itulah kita nak semayang ni kena get ready. Putih kata. Get ready ni kena bersedia. Dari segi pakaian kita mau clear, persekitaran kita mau clear. Sebab itu semayang di masjid
tak ada bunyi-bunyi pelik. Tempat semayang pun elok, semua orang fokus pada semayang. Sebab itu tuan-tuan, bila semayang seorang dengan semayang berjemaah, semayang berjemaah lebih baik, lebih lebih kepada nak membawa kepada khusyuk dalam solat. Semayang kalau rumah lagi banyak godaan lah, no? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mengajaknya untuk berfikir atau punca hak duk ajak, hak duk suruh kita fikir. Punca tu. Punca itulah, pokok itulah yang kita kena tahu dan kita kena jaga supaya benda tu tak ganggu kita dalam sembahyang. Yang ketiga, membesarkan atau memuliakan Allah dalam sembahyang. Kena besarkan Allah. Dan yang demikian itu harus datangnya dari hati dengan dua cara. Nak besarkan Allah Ta'ala, muliakan Allah Ta'ala sembahyang ni, mai daripada hati dengan dua cara. Hati ya. Hati inilah yang membolak balikkan kita semua. Duk fikir macam-macam mai hati ya. Hati mai daripada harta bersih. Hati yang penuh dengan kotoran, noda dosa ni, hak dosa ni. Kena. Baik tu orang buat maksiat dan dosa ni. Walaupun maksiat kita dah buat juga, semayang jangan tinggal. Semayang ni dia cukup ajaib lah kalau orang kata. Dia cukup ajaib. Banyak benda-benda hak kita kata ajaib ni dalam semayang. Kita banyak baca buku kisah-kisah waliullah, kisah semayang, bagaimana ajaibnya semayang bagi orang-orang yang saleh. Semayang dalam kubur, pernah tengok kisah wali semayang dalam kubur. Pernah dengar cerita bila mana seorang waliullah tu nak semayang, kerah mai hantar air untuk bila wuduk, bila tak ada air. Kisah waliullah semayang. Hak cerita ke pondok dulu lagi banyak semayang layak lah, petah pokok lah, betul tak betul pun tak tahu. Masa ngaji pondok dah banyak cerita macam tu kan lah. Tambah hak dok zikir, hak dok khatib dan perkara lah. Tak apalah, kami dulu pondok kami ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah kami ni surah kayu. Bila kami khatib ni, masya-Allah, khatib ni duk zikir lah kan lah. Kan nak kaban lah, macam nak kaban pondok. Weh, luruh terjun. Sungguh dia punya goyang ni kasar, kami punya syok kan. Tak runtuh lah, insya-Allah berkat pondok surah orang lama buat ni. Tok guru yang duk bina surah ni berkat. Dia naik boyang, lu nampak tu pun tak seluas, dah berdarah lagi kan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang cerita, dia kata kami tengah malam, dia kata tengok surau tu duk goyang, nak tengok tak siapa pun. Agak-agak lah makhluk mana tak boleh. Itu sajalah iklan tak ada apa pun. Cerita tapi betul lah kan lah. Nampak dengan kami naik kata tak ada apa, kerah apa lah. Tapi memang ada lah makhluk-makhluk situ banyak lah, hadap zikir, hadap khatib dan sebagainya. Baik, dua cara ni apa? Mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, dan ini adalah dari hasil usul keyakinan, keimanan. Mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla ni, dikenal Tuhan sungguh-sungguh. Dia awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kenal Tuhan lah kita sujud kepada Allah dalam solat. Cara kita sembah Allah, kita membesarkan Allah dengan sujud kepada Allah dengan solat. Agama-agama yang lain pun mereka membesarkan Tuhan-Tuhan mereka dengan secara semayang mereka lah, dengan ritual mereka solat, dengan cara-cara mereka. Kalau kita tengok, Masya Allah, bagi orang yang ada akal fikiran, orang yang dia mengkaji, dia tahu tak ada agama, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Sebab apa? Beza banyak. Orang yang mengkaji, bayangkan banyak profesor yang buat kajian tentang solat, bahkan mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu baru bab solat, tak bab yang lain. Kenapa? Tak ada pada yang lain. Bagaimana kita sujud kepada Allah ketika itu doktor ataupun profesor perubatan mengatakan setiap manusia ni, dia untuk menjadikan dia ni orang yang cergah, orang yang baik, orang yang sihat, dia kena berapa second, berapa saat dia kena sujud ke bawah, baik kepala ni duduk bawah,
Maksudnya biar otak kita ni, darah kita ni turun sampai ke otak dan dia bermain, ada turun sampai ke bawah. Ini menyebabkan otak kita sentiasa fresh, sentiasa boleh berfikir dengan baik, mengelakkan kepada kanser otak dan sebagainya. Masya-Allah. Noh, orang yang semayang. Ustaz ni orang yang semayang mati awal. Lah, payah cerita. Nah, ajar Tuhan. Hak tak semayang pun mati, hak semayang pun mati belaka. Cuma tu kajian, kajian yang dibuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila mengenal Allah Taala inilah adalah dari hasil usul keimanan kepada Allah. Sebab apa? Bila kita kuat iman kita kepada Allah, maka hati kita ini tetap teguh untuk kita membesarkan keagungan Allah Ta'ala, mengenal kerendahan jiwa dan kehinaan serta keadaannya sebagai seorang hamba yang tertakluk dan bertuhankan Allah yang Maha Agung. Maksudnya bila kita membesarkan Allah dan merendahkan diri, yang besar siapa? Allah. Yang rendah siapa? Kita, makhluk. Merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala ini, kerendahan jiwa dan rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang sentiasa bergantung, sentiasa bertakluk, berharap dan bertuhankan Allah yang Maha Agung. Orang yang rasa rendah diri, rasa hina di hadapan Allah. Kita nak rasa besar apa? Nak rasa sombong apa atas muka bumi, semua Allah Ta'ala bagi. Rasa nak megah, rasa bangga dengan harta benda kita, duk kumpul harta kekayaan sebanyak mungkin, semua Allah Ta'ala bagi. Dia nak tarik bila-bila masa. Ada orang kaya, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik sekelip mata, habis, muflis, rumah terbakar dan sebagainya. Dia megah dengan anak-anak yang mengaji hebat-hebat, doktor, lawyer apa semua, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik seorang-seorang, mati anak dia. Anak rasa hebat apa? Sebab itu bila kita sujud kepada Allah, maksudnya kita merendahkan diri kita, merasa hina diri kita di hadapan Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Bila tahap tu tuan-tuan, kita akan rasa, ya Allah, hinanya aku. Saya nak tanya soalan, pernah tak dalam hidup kita ni satu ketika kita duk muhasabah diri kita, pas mayang, kita duk satu sudut, duk fikir, ya Allah, hinanya aku di hadapan Allah. Aku duk semayang ni agak-agaknya lah, Allah Ta'ala terima tak ibadah aku ni? Allah terima tak semayang aku ni? Lama dah aku duk semayang ni, duk menangis, ya Allah, dulu ni ya Allah aku tinggal semayang, aku duk buat fitnah, aku duk kejar dunia, harta-harta aku ni timbun, aku lupa nak sedekah, aku lupa nak bagi wakaf dan sebagainya. Kelai adik-beradik, dia abang sulung, bila dia abang sulung, dia ada kuasa apa semua, dia balas kat dia banyak. Hak adik-adik sikit, dia tak ikut faraid, dia kata nak ikut adat. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Bila Allah Ta'ala bagi hidayah, alhamdulillah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang mudah tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila kita dapat benda free ni, orang bagi kat kita ni, kita jangan lupa nak balas balik. Sebab itu pondok hak saya tu, saya dapat free ya tanah tu, tanah Tok Wan, bagi kat ayah, hebahlah kat saya. Abang kat ayah, kita wakaf sikit. Habuan Tok Wan hak duk pulun cari tanah tu, bagi aman tentram dalam kubur. Wakaf juga kat ayah, wakaf kat mak, wakaf kat adik-beradik, pakai makan seorang sikit. So ayat saya ajak tuan-tuan tumpang. Tahu tak tumpang? Tumpang wakaf sekali, jom beramai-ramai berwakaf. Tu kami dapat pula, alhamdulillah, di Terat Batu, tanah wakaf dapatlah. Kami nak beli pula depan tu, sebab apa? Dia bagi belakang tanah, jadi depan tu kami bincang-bincang, dia kata tak apa, saya nak jual hak depan, saya wakaf belakang. Alhamdulillah dah, alhamdulillah, depan dia nak jual. Allah, dia nak jual tu satu rahmat lah. Betul tak? Dia belakang tu tak luas mana, selung lebih ya.
Kita perlu lagi tanah untuk ke depan tu, supaya kita boleh buat bangunan bagi selesa parking apa semua. Dia nak jual pula. Allah rasa seronok. Tanya kami, hampa ada berapa banyak? Tak ada lagi kan dah. Tanya kontraktor, nak pulihkan kontraktor ni. Tanya ke kami, nak buat apa nama piling lah, cerucuk kan dah. Kan dah, bincang-bincang dengan kontraktor. Dia kata paling-paling kurang kena ada 200,000 baru boleh mula projek. Kita kata kalau tak mula projek, kami payahlah nak pam duit. Bila mula piling nak buat besi tu mudah sikit kami nak pam duit. Dia kata tanya hampa, nak mula hampa ada berapa banyak mana? Ada dekat 20,000. Tunggu bagi dapat 100 tu hampa main jumpa lain. Penat kayak mana lah. Tapi tuan-tuan ya Allah, orang Malaysia ni murah sungguh, pemurah sungguh. Saya nak abang tambah surah, tuan-tuan nak banyak tolong saya ni. Saya tak tahu nak abang, saya segan nak buat tabung. Saya tak buat tabung pun tuan-tuan bagi. Tu saya segan nak bawa, tapi kadang-kadang bawa juga. Hari ni tak bawa lah. Ngana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya beli van. Van tu cerita bila ni elan tak ada apa pun cerita. Nak abang kata pemurah ni orang Malaysia ni. Harga van 50,000. Tuan van nak dalam masa sebulan. Clear 50,000. Tuan-tuan, saya ligan pam duit dalam masa 2 minggu dapat 20,000, 23,000. Aku buat macam mana apa aku tak tahu. Tapi malu tak ada sahabat nak dah. Merata aku minta. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat pinjaman sikitlah supaya boleh selesai dalam masa 30,000 itu. Saya buat pinjaman tanpa riba, selamat. Kalau pergi bank kena riba pula, kena interest. Jadi saya buat pinjaman kepada kawan-kawan hak mana kaya-kaya sikit pemain pinjam, buat perjanjian surat apa semua, bayar sebulan 500. Jadi 3 orang pinjaman 10,000 1,500 sebulan. Nah, jadi saya lega sikit lah. Nak main mana aku tak tahu, tapi ada. No. Tapi insya-Allah tak. Nak habang kata ni Allah seronok. Tuan-tuan kalau rasa nak seronok main, tapi sakit tu banyak lagi daripada seronok. Baik, tak apalah nak cerita. Lan maklum noh, jangan marah. Ustaz cerita nak minta derma. Dah tak abang. Tu tabung tak bawa. Cerita ya. Nah abang kadang-kadang ni kena cerita bagi kita rasa lega kan. Beban hak tanggung kami ni tuanlah AJK sekali lah. Lembaga pengarah apa nama Semiti hak Pahat Ibn Umar di Padang Sahih Terak Batu Tanah tu. Surau kita pun alhamdulillah lah nak siap bumbung, insya-Allah tahun ni boleh guna dah. Tuan-tuan punya Allah, saya ucap terima kasih lah tuan-tuan. Nah. Berkat insya-Allah. Pengenalan terhadap kedua-duanya cara ini haruslah berterusan. Maksudnya yang pertama tadi kebesaran, ingat kenal Tuhan, kebesaran Allah Taala. Yang kedua ialah kerendahan jiwa dan kehinaan rasa kita ni hina hamba yang bergantung pada Allah Taala. Bila kedua-dua cara tersebut berterusan sehinggalah timbul ketenangan, ketenangan. Dia rasa Allah Akbar, Allah Taala Maha Besar. Dia rasa apa? Rasa ya Allah hinanya aku, rendahnya aku tak ada apa. Semuanya Allah Taala bagi pinjam. Satu masa Allah Taala ambil balik. Allah Taala bagi keluarga, anak bini semua Allah Taala bagi ambil balik. Allah Taala bagi harta bertimbun-timbun ya Allah, semuanya dia akan ambil balik. Dia bagi kita pinjam rasa sikit nikmat dia. No, alhamdulillah kita guna nikmat itu dengan cara yang baik, maka ia bermanfaat pada kita. Bagi nikmat rumah kita dapat betul. Bagi nikmat kita boleh main mengaji, boleh main masjid. Allah Taala bagi nikmat handphone, tengok cikgu guna nikmat tu buat rakaman. Berapa banyak orang duk dengar. Oi, apa dengar tak aku ceramah ni? Depa kata dengar. Tamah saya kasar sikit. Depa dengar tu cikgu pahala banyak Allah. Saya jealous kat cikgu. Saya tak ada pahala banyak cikgu. Ingat. Tuan-tuan Allah Akbar. Nah habaq kata tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita ini rasa rendah diri, kita gunakan nikmat tersebut dengan segala nikmat itu untuk membesarkan Allah Ta'ala, untuk kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kerendahan hati, seterusnya kekhusyukan terhadap Allah Ta'ala. Mai khusyuk. Bila dapat ketenangan, rasa rendah diri, dia mai khusyuk, dia fokus.
saya nak tumpukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah pemusatan pemikiran kita kepada Allah Ta'ala. Orang panggil orang putih fokus. Pemusatan pemikiran kepada sesuatu yang lebih besar, yang sangat besar, yang sangat agung, iaitu Allah Ta'ala. Dan memusatkan kita bahawa kita ini berada di bawah yang sangat-sangat bergantung kepada kuasa yang sangat besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila macam tu dia fokuskan secara berterusan dan secara selari, dia main kedua-duanya itu, maka akan datang khusyuk dalam hati kita. Ya? Faham ni? Dia pusing-pusing tak pening, dah mudah ya. Fokus dalam sembahyang. Tu bahasa mudah, pendek kata. Panjang kata tadi ya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika itulah baru kita kenal pengertian membesarkan Allah dengan penuh kesempurnaan. Keempat, adapun merasakan kehebatan atau ketakutan itu adalah keadaan yang harus disifati oleh jiwa yang akan timbul sesudah mengenal akan kekuasaan Allah dan kesanggupannya, lalu melaksanakan kehendaknya tanpa campur tangan dari kuasa-kuasa yang lain. Yang keempat ni apa? Dia kata rasa kehebatan. Yang pertama, atau ketakutan itu adalah keadaan yang harus disifati oleh jiwa. Maksudnya bila mana yang pertama kita rasa apa? Kehebatan Allah, hebat. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Saya pernah sebut tuan-tuan sekalian cara Imam Hasan Al-Basri, bagaimana dia nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Khauf war raja. Khauf ni apa? Takut. Raja ni apa? Pengharapan. Pengharapan kepada Allah, penggantungan kepada Allah, dan khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut ni sehingga kita ni takut nak buat maksiat. Takut ni sampai bukan maksiat. Sebenarnya tahap yang tinggi takut ni adalah takut kepada Allah, bukan takut kepada buat maksiat, takut kepada azab, takut kepada neraka. Takut Allah Ta'ala ni sampai ketak-ketak, bila sebut nama Allah ketak, takut. Bayangkan ketakutan tersebut seperti mana kita nak kena lempak api tu. Tapi ketakutan yang sebenar ialah ketakutan kepada Allah dengan keesaan, keagungan, kehebatan Allah Ta'ala. Rojak pula ialah dengan pengharapan, kita mengharapkan belas kasihan Allah. Kita doa, ya Allah, Kau pandang aku dengan belas kasihan ya Allah. Sebab kita rasa kita ni banyak dosa ni, kita harap belas kasihan Allah. Kita harap belah kasihan, kita harap kasih sayang Allah yang selamatkan kita daripada azab api neraka. Nak harap pahala ibadah kita teraman. Saya nak tanya tuan-tuan. Agak-agak jelah. Dengan semayang kita, puasa kita, korban kita dan sebagainya, agak-agak jelah. Selamatkah kita dari api neraka? Boleh jamin tak? Kita tak boleh jamin, tuan-tuan sekalian. Yang boleh jamin Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ni tahu kita hak dosa banyak, hak dulu-dulu banyak, ya Allah, Allah pun kadang-kadang ada agak sikit-sikit tu. Dengan belah kasihan Allah Ta'ala dia tahu. Allah Ta'ala ni dia tahu kita ni susah payah nak baiki diri, betul? Kita susah payah nak betulkan bacaan solat kita, contoh nak baca cara semayang kita, nak menghadirkan diri dalam semayang, kita cuba usaha-usaha dalam masa sama, salah silap. Dia tahu susah payah kita, dia belah kasihan ke hamba-hamba dah. Allah Ta'ala ni belah kasihan, dia tengok belah kasihan pun tengok juga. Kalau hamba dia tu nak belah tanpa ingat dia pun tak, Allah Ta'ala nak belah kasihan ke? Tuan-tuan faham ni? Hamba dia tak ingat ke dia, tak pernah duduk sujud ke dia, dia nak rasa belah kasihan ke? Tak mustahil lah Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dan sebagainya, tak mustahil tu Tuhan. Tapi belah kasihan Allah Ta'ala ni Ar-Rahim, Allah Ta'ala ni kepada hamba-hamba dia yang hak memang duk baik dah, hak memang duk semayang, dalam semayang pun salah silap, betul? Duk baca Quran ni tu pun merangkak-rangkak,
Baru nak baca Quran hak dulu ni mampu tak ada dah. Dia balas kasihan dia tak hak dulu ni dia jahil. Tapi dia nak baiki, dia nak ubah, dia nak berusaha, nak baiki, nak hilangkan kejahilan dalam diri dia. Dia tak. Maka belah kasihan Allah. Baik Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita tu. Nah, harap pahala kita banyak mana. Dia sebut tu. Tak banyak mana. Tapi dengan balas kasihan Allah lah kita semua insya-Allah selamat daripada azab api neraka. Amin. Nah. Kalau selamat api neraka, duduk di mana kita? Syurga. Sebab itu tak minta masuk syurga. Minta selamat api neraka. Banyak yang Quran sebut apa? Min azabin alim. Daripada azab yang sangat pedih. Ya Allah minta apa? Selamat daripada azab api neraka. Minta jangan kena seksa. Sebab itu kalau cara pemikiran Allah SWT ala Sayyidina Muhammad kita sebutlah, tapi tak boleh jadi begitu. Kita sebut kata ya Allah aku tak masuk syurga pun tak apa, jangan masuk neraka. Ini cara fikir kita, tapi boleh tak boleh Dia duduk di tempat syurga neraka. Betul? Maksudnya Allah SWT ala Sayyidina Muhammad jangan kena seksa. Kalau boleh duduk tepi syurga pun tak apa dah. Kita kata syurga paling bawah, jangan kena lempak dalam api neraka walaupun sekecil-kecil api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika sekiranya Allah Ta'ala memusnahkan yang awal terdahulu semua sekali dan yang akhir terbelakang semua sekali, maka tiadalah akan berkurangan dari kerajaannya sesuatu sebesar zarah ataupun atom pun. Maksudnya kiranya Allah Ta'ala nak musnahkan semua sekali, yang awal yang akhir, maka Allah Ta'ala ni tak berkurang pun kerajaan dia, tak kurang pun segala zat dan sebagainya. Kekuatan Allah, kehebatan Allah sebesar zarah pun tak rasa lemah Allah Ta'ala ni. Oleh sebab itulah apabila bertambah ilmu kita mengenai Allah, akan bertambah pula lah ketakutan dan kehebatan perasaan kita terhadapnya. Bila banyaknya ilmu kita tahu kenal Tuhan ni, maka dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka akan bertambahlah takut kita kepada Allah. Kita kenal Tuhan, tambah takut. Kita belajar tentang neraka, ya Allah, lagi tambah takut dengan ilmu. Hak yang tu tak takut tu sebab mereka tak ada ilmu. Jahil, bodoh, bahasa Kedah. Bahasa buku bodoh, bahasa Kedah bodoh. Mana kasar sikit lah. Tak apalah nah. Maka orang-orang bodoh ni, dia bila mana buat nasihat, dia tak tahu kata kehebatan Allah. Dia tak fikir tentang apa? Ketakutan kepada Allah. Sebab dia tak nampak, dia tak boleh bayang, dia tak ada ilmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang banyak mengaji, orang yang banyak ilmu, dia akan bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah beza orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beza. Ketakutan, keimanan, semuanya berbeza. Bukan sahaja dari segi ilmu, bahkan dari segi cara ibadahnya, cara buatnya, cara penghayatan, pengamalan, kekhusyuknya juga berbeza di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semaya orang yang khusyuknya, orang yang alim berbanding dengan orang yang jahil. Baik itu kita kena terus belajar dan terus belajar. Kehebatan orang belajar ni juga, ulama mengatakan orang yang belajar ni, kalaulah kita buat salah silap semua, insya-Allah Allah Ta'ala ampun dosa. Sebab kita dalam keadaan terus belajar silap, belajar lagi dalam keadaan contoh orang sembahyang, dalam keadaan salah silap dan sebagainya. Baik itu kita setiap kali kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buat, akan kita belajar daripada kesilapan. Saya baca khutbah, mula-mula baca khutbah, sebab ustaz baca khutbah ni darjah tingkatan 5. Tapi baca khutbah raya lah kat surau.
Mula baca khutbah Jumaat ni 12 tahun lepas. Masa habis Madrid Mesir tu 2008 29 tu dah mula baca khutbah. InsyaAllah ni tak usah kata lah. Mula-mula baca tu ketak tak ada dah. Macam bila imam lah. Belajar pada kesilapan, saya suka rakam. Macam tu juga kuliah apa semua. Belajar silap dulu. Saya kalau mengajar tuan-tuan orang lari temui. Kan orang tak mau dengar. Dah gagah lah kan. Tuan-tuan tengok muka saya ni kau okey kan. Dulu belajar dengan kesilapan. Macam tu juga semayang, bacaan apa nama Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad baca Quran. Macam tu juga. Belajar. Biar salah tak apa. Bila orang tegur, ni kita takut orang tegur. Kita semayang lagi. Semayang tu saya salah. Tu takut dan ketak, takut kena tegur. Baik. Tuan-tuan sekalian, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad lebih baik kita ni tegur daripada salah. Bila mana tegur daripada salah, benda tu akan melekat dalam otak kita. Macam juga cara Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cara kita nak apa nama menguruskan jenazah. Setiap kali mengurus jenazah dia ada benda-benda baru yang kita belajar. Hari ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu Haji Isman nak urus kami lah wujud Quran di Masjid Sungai Seluang tu lah. Tu Haji Isman tu ingat lah. Tuan Haji Abdul Halim Haji Isman tak ada Astagfirullahalazim. Tu imam lama. Tu imam lama Haji Isman ni. Tu apa nama Tuan Haji Halim? Haji Halim guru Quran lah. Ningai lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad guru kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pakai sedekah surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati beliau. Guru Quran ni banyak syafaat lah. Pernah satu ketika orang cerita dia guru Quran daripada umur belasan tahun. Dia belasan tahun habis nak pondok tu mengajar Quran lah. Tak ada upah apa. Orang duk bagi berah, orang dulu kan lah. Bagi berah, bagi gula, macam tu lah. Tuan-tuan sekalian, bila meninggal dia nak pindah kubur, tuan-tuan sekalian, kubur dia masih seperti asal. Termasuk perlengkapan dia. Ibu-ibu tak mau kah? Tak mau, mengajarlah Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan tentang Al-Quran. Masya-Allah. Hebat ini, hebat Taranum. Saya dulu masa sekolah rendah, cikgu minta saya untuk masuk tilawah Quran lah. Lepas tu dengan anak Haji Halim lah kan, saya lawan dengan dia untuk siapa nak joki sekolah. Saya kalah dengan Haji Halim tu. Pak dia tu khori. Pak saya motong getah kan. Tapi pak saya lah yang ajak saya Quran. Tapi dia tak hati lah Taranum. Saya kata dong pakai Taranum sendiri. Mana nak menang. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kau katalah. Baik. Allahu alam tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتحنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين أعدك على دين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.